الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته ما نصلح به حياتنا وآخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali bersama dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perkara yang penting di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dari apa yang kita akan pelajari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa sebelum kita memulakan, kita memperbaharui niat kita agar apa yang kita lakukan ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. موضوعنا اليوم أيها الأحبة موضوع مهم جدا، ألا وهو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصغار. وكما قدم الأستاذ الشيخ ابن عبد البر، فهذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأن الأطفال هم شباب الغد وهم عدة المستقبل، والأمة التي لا تهتم بأطفالها صغارا تشقى بهم كبارا. ولذلك الإسلام اهتم اهتماما شديدا بموضوع الأطفال، ونراهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبتربيتهم وباحتياجاتهم نجده كثيرا جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan kanak-kanak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan budak-budak, dan ia adalah satu perkara yang penting untuk kita pelajari kerana kita mengetahui kanak-kanak mereka lah yang akan menjadi pemuda-pemuda di masa yang akan datang, mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Islam sangat mengambil berat tentang kanak-kanak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya banyak memberikan perhatian kepada generasi ini, kepada kanak-kanak. وعندما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال، نجد منهاج الإسلام واهتمامه بموضوع الأطفال ليس بعدما يولدوا، ولكن من قبل الولادة. قبل الولادة النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بناء البيت المسلم بناء صحيحا. فمن ناحية الزوج يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأخلاقه أو خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من ناحية المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإسلام اهتم بموضوع الأطفال قبل ولادته. Islam sangat memperhatikan dan mengambil berat berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Dan bahkan pendidikan ini bukan saja dimulakan ketika kanak-kanak itu dilahirkan, tapi ia dah bermula sebelum ia dilahirkan. Berkaitan dengan ayah misalnya, berkaitan dengan suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan di dalam hadisnya yang bermaksud, apabila datang kepada kamu seorang pemuda yang kamu ridha akan agamanya dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Berikanlah kemudahan kepadanya untuk berkahwin, sebab jika engkau tidak melakukannya, kerusakan yang akan terjadi. Jika engkau tidak memilih untuk memberikan memilih orang yang baik, tentu akan mendapatkan yang buruk. Kemudian juga berkaitan dengan perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan berkaitan dengan perempuan boleh jadi dikahwinkan kerana 4 perkara: kerana hartanya mungkin, kerana nasabnya mungkin, kerana kecantikannya mungkin, atau kerana agama. Dan pesan dari Nabi SAW, pilihlah perempuan yang memiliki agama yang kuat,
engkau tidak akan mendapatkan kerugian. ثم بعد الزواج وعند الحمل بهذا الطفل اهتم الإسلام بهذه الأم الحامل، فأخبر أن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أن الأم التي تخشى على طفلها يجوز لها أن تفطر في شهر رمضان ثم تصوم بعد ذلك. وهكذا يعني نجد أن الإسلام اهتم بهذا الطفل قبل أن يحدث الزواج، ثم عند حدوث الحمل، ثم بعد ذلك عند الولادة كما سنبين. Okay. Dan kedua, selepas kita mengetahui bahwa Islam mengambil berat tentang kanak-kanak, bahkan sebelum kanak-kanak tersebut ada, sebelum kanak-kanak tersebut dilahirkan, artinya sebelum terjadi perkahwinan, maka Islam juga mengambil berat tentang apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri selepas mereka berkahwin, mendidik diri mereka dengan salat, dengan ibadah puasa. Artinya amalan-amalan tersebut yang digalakkan oleh Islam adalah bahagian dari perjalanan untuk mendidik diri dan mendidik anak di masa yang akan datang. أما عند الولادة فنجد اهتمام الإسلام بهذا الطفل، فغرس معاني الإيمان فيه عند ولادته. فمن السنة أن الطفل حين يولد أن يؤذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يسمعه هو نداء الصلاة، ثم تقام الصلاة في أذنه اليسرى، ثم تقام عقيقة فرحا به ولينال دعوات الصالحين الذين يأكلون من هذا الطعام، ثم يتصدق عن هذا الغلام، يحلق شعره ويتصدق على الفقراء بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة. كل هذا ليبدأ طفل من بداية حياته بداية يعني محفوفة بالبركة وبدعوات الصالحين وبالصدقات وبعمل الخير. Kemudian juga di antara bentuk bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Islam mengambil berat tentang kanak-kanak adalah apa yang terjadi selepas kanak-kanak dilahirkan, di mana Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai keimanan yang Rasulullah SAW didikkan untuk kita lakukan ke atas kanak-kanak yang baru dilahirkan. Misalnya yang pertama adalah Rasulullah SAW ajarkan agar dibisikkan ataupun dikumandangkan azan di telinga kanan, sehingga perkara pertama yang didengar oleh kanak-kanak tersebut adalah kebaikan, adalah kalimatut tauhid. Kemudian yang kedua, dikumandangkan iqamah pada telinga kiri agar dia tahu bahwa seruan yang pertama didengar adalah seruan untuk mendirikan salat. Yang ketiga, Rasulullah SAW sunnahkan kita untuk melakukan akikah. Dan di antara hikmah dari akikah yang kita sembelih daging tersebut dan kita agihkan kepada orang adalah agar kita mendapatkan doa dari orang-orang yang baik, keberkatan doa dari orang-orang yang saleh. Perkara yang keempat yang juga disunahkan oleh Nabi SAW adalah mencukur rambut kanak-kanak tersebut, kemudian bersedekah. Dan dari sini kita memahami bahwa Rasulullah SAW dan Islam ingin agar permulaan perjalanan kehidupan kanak-kanak tersebut adalah permulaan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan doa orang-orang yang baik, dan penuh dengan amal-amal kebaikan. ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع اسم الطفل. فالإسلام يجعل من حق الطفل على والديه أن يسموه باسم حسن، أن يسمياه والداه باسم حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء السيئة التي في الجاهلية إلى أسماء حسنة. يعني جاءته امرأة قال ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة، سماها جميلة.
بعض الصحابة أو كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماءهم إلى أسماء حسنة. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد العزة، فتسمى بعبد الرحمن بن عوف، وغيره من الصحابة كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء إلى أسماء حسنة، ويعلن أن من حق الطفل على والديه أن يسمياه باسم حسن. Perkara selanjutnya yang menunjukkan tentang Islam mengambil berat tentang kanak-kanak adalah berkaitan dengan pemberian nama kepada kanak-kanak, di mana Islam menyuruh kita untuk memberikan nama yang cantik, nama yang baik kepada kanak-kanak. Dan bahkan Rasulullah SAW banyak menukar nama-nama sahabat yang pada masa jahiliyah dahulu memiliki makna-makna yang tidak baik, makna-makna yang buruk. Di antaranya adalah pernah ada seorang perempuan yang masuk Islam dan nama perempuan tersebut adalah Asiyah, yang bermaksud perempuan yang derhaka. Maka ditukar oleh Nabi SAW, dicadangkan untuk ditukar kepada Jamilah yang bermaksud cantik. Demikian juga terjadi kepada banyak sahabat-sahabat lelaki yang lain, di mana pada masa jahiliyah sebahagian dari mereka memiliki nama yang buruk, nama yang sebagai contoh misalnya sahabat Nabi SAW Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kerana nama asal dari sahabat tersebut adalah Abdul Uzza, yaitu hamba kepada Uzza, Tuhan yang disembah oleh masyarakat jahiliyah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di antara hak seorang anak yang patut diberikan oleh kedua ibu bapaknya adalah untuk memiliki nama yang cantik, untuk memiliki nama yang baik. كذلك فأريد أن أنبه إلى شيء في مسألة الأسماء، أن الحديث المشهور عند الناس خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر الأسماء في أسماء معينة، كأن نقول ما حمد وعبد يعني كل ما كان فيه اسم محمد وأحمد ومحمود أو عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع. يعني هذه ليست من منهاج الإسلام، وإنما من منهاج الإسلام أي اسم حسن، أي اسم جميل يستحب أن يسمى به الطفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال، هذا هو الحديث الصحيح، إنه خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي سيرته لم يقصر الأسماء على هذه الأسماء فقط. فمثلا أبناء بنته فاطمة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم حسن وحسين، وهناك محسن كذلك، وكثير من الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي فيها مثلا عبد الله وعبد الرحمن. وتخيلوا لو كان كل الناس سمت عبد الله وعبد الرحمن ومحمد لا اختفت أسماء كثيرة جدا تحمل معاني إسلامية مهمة. فلذلك باب الأسماء مفتوح، والشرط فيه أن يكون الاسم اسم حسن يحمل معنى جميلا. Okay. Berkaitan dengan nama, ada sebuah hadis yang tersebar di dalam masyarakat dan diketahui bahwa ia adalah hadis yang lemah. Hadis yang bermaksud sebaik-baiknya nama adalah nama yang mengandung pujian dan mengandung perkataan hamba. Mengandung pujian maksudnya nama seperti Ahmad, Muhammad, Mahmud, nama yang bermaksud ada penghambaan maksudnya seperti Abdullah, Abdurrahman. Nama hadis tersebut bukan sesuatu hadis yang kuat, sehingga Rasulullah SAW tidak selalu menamakan seseorang dengan nama-nama tersebut. Sehingga kesimpulan yang boleh kita buat adalah berkaitan dengan nama, Rasulullah SAW tidak menghadkan apa-apa nama. Rasulullah SAW memberikan keluasan, kelapangan kepada kita pada apa sahaja nama yang cantik, nama yang baik. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan nama kepada cucu-cucu Nabi SAW,
Rasulullah SAW tidak memberikan namanya dengan penambahan perkataan hamba ataupun tidak berasal dari perkataan yang bermaksud pujian seperti Ahmad, Muhammad, dan Mahmud, tapi memberikan nama kepada cucunya Hasan, Hussein, dan juga Muhsin, dan banyak juga nama-nama yang lain. Dan banyak lagi nama-nama yang lain. Sehingga ia adalah satu perkara yang diberikan ke lapangan. Bahkan jika umat Islam semua menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdullah, dengan Abdurrahman, maka akan hilang nama-nama baik yang lain yang ada misalnya pada masa para sahabat Nabi SAW, sehingga tuan-tuan dan puan-puan terbuka untuk memberikan nama, ada kelapangan untuk memberikan nama dengan syarat ia memiliki makna yang baik dan cantik. ثم بعد ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالأطفال. ومن الأشياء الجميلة أن النبي رغم كثرة مشاغله إلا أنه كان يهتم بجانب الأطفال اهتماما شديدا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يغرس فيهم الأخلاق الحسنة، فيعلم الآباء العدل بين الأبناء لكي يغرس في نفوس الأطفال العدل وعدم الظلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء ولد لهذا الرجل فقبله الرجل وأجلسه على رجله، ثم جاءت بنت لهذا الرجل نفسه فأجلسها بجانبه دون أن يقبلها ودون أن يجلسها على رجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما. Nabi SAW mengambil berat dan memperhatikan keadaan kanak-kanak dan budak-budak. Di antara yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah menanamkan pada jiwa mereka, pada diri mereka, akhlak-akhlak yang mulia. Di antara bentuk akhlak yang mulia adalah bersikap adil. Maka Nabi SAW perintahkan kepada ibu bapa untuk menunjukkan sifat adil kepada kanak-kanaknya. Pernah suatu hari Nabi SAW melihat seorang sahabat tengah duduk, lalu datang seorang kanak-kanak, anak kepada lelaki tersebut. Sahabat tadi kemudian mencium kanak-kanak tersebut dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Kemudian datang seorang kanak-kanak perempuan dan lelaki tersebut, anak kepada sahabat tadi juga, lelaki tersebut, kemudian mendudukkan anak perempuan tersebut di tepinya, maka tanpa menciumnya. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, engkau tidak berlaku adil kepada kedua anakmu. كذلك في العطية والهدية للأولاد النبي أمر بالعدل. وعندما جاءه سيدنا بشير وأراد أن يعطي ابنه النعمان حديقة ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل أولادك أعطيتهم؟ قال لا. قال فإن أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أن النبي قال له أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فأعدل بينهم في العطية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Di antara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik tentang keadilan pada anak-anak adalah keadilan berkaitan dengan pemberian ataupun berkaitan dengan hadiah. Misalnya di dalam riwayat hidup Nabi SAW dijumpai seorang sahabat yang bernama Bashir mahu memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Nu'man satu kebun. Dan dia ingin agar Nabi SAW yang menjadi saksi ke atas pemberian hadiah Bashir kepada anak kandungnya yang bernama Nu'man satu kebun. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah semua anak-anakmu engkau berikan yang sama? Bashir menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mahu menjadi saksi atas sesuatu yang tidak adil. Aku tidak mahu menjadi saksi atas kezaliman. Dan Rasulullah SAW
diriwayatkan juga mengatakan, bukankah engkau mahu agar semua anak-anakmu bersikap baik yang sama kepadamu? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam perkara ini tentang pentingnya untuk bersikap adil kepada kanak-kanak. بل أعجب من ذلك في موضوع العدل بين الأولاد، حتى في الملاعبة والقبلة وتقبيل الأطفال الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما وجد الرجل قبل الولد ولم يقبل البنت، لأن العرب يعني يحبون أحيانا الذكور أكثر من الإناث كانوا في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عدلت بينهما. وفي إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يقبل الحسن، عنده الحسن والحسين أبناء بنته، فيقبلهما ويلاعبهما، فدخل عليه أحد الصحابة من الأعراب شداد النفوس وفيهم بعض الغلظة، فقال يا رسول الله أتقبلون أولادكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. Dan di antara perkara yang lebih menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja berkaitan dengan mencium anak kandung atau bermain dengan mereka, seperti dalam contoh tadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan sahabat yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, lebih mengutamakan lelaki dibandingkan dengan perempuan, di mana orang-orang Arab pada masa jahiliyah dahulu mereka lebih sayang kepada anak-anak lelaki dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada anaknya, sayang kepada cucunya. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya, misalnya pernah pada satu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk dengan cucunya, datang seorang Arabi, artinya seorang Arab dari pedalaman yang biasa hidup keras, dan dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mencium cucunya. Maka lelaki tersebut dengan pelik, dengan rasa heran, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah orang-orang di sini mencium anaknya? Kemudian lelaki itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ada 10 orang anak, tak pernah satu pun saya mencium satu orang pun di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, apa yang saya boleh buat? Apa yang saya boleh buat jika Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu? Ia menunjukkan mencium anak, mencium cucu adalah bahagian dari tanda kasih sayang kita kepada mereka, yang jika kita tidak suka untuk melakukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan keadaannya seperti orang yang telah dicabut kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dalam hatinya. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الأطفال المحافظة على الحقوق، وأن يأخذ الإنسان حقه. واسمع إلى هذه القصة الجميلة التي حدثت مع سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس يعني عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان على أعتاب مرحلة البلوغ، يعني عنده مثلا 11 12 عاما، ففي حياة النبي كان عبد الله بن عباس طفلا يعني صغيرا. وفي إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأتي بشراب لبن أو ما إلى ذلك، وطبعا السنة في الشراب أن تبدأ بالكبير ثم من على يمينه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشراب أولا، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فوجد الطفل، وجد عبد الله بن عباس، ثم نظر عن يساره فوجد أبي بكر وعمر، أشياخ المسلمين وكبارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وانظر إلى العدل، وانظر إلى اللطف والتواضع. النبي يستأذن من ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أسقي الأشياخ أولا؟ يعني يستأذن من ابن عباس الطفل أن يعطي الشراب بعد النبي لأبي بكر وعمر. وهنا ابن عباس يرد عليه برد جميل. Oke. Di antara yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di dalam jiwa kanak-kanak adalah memelihara hak dan tanggung jawab. Memelihara hak dan tanggung jawab. Misalnya satu peristiwa dalam kehidupan Nabi SAW yang berlaku kepada sahabat baginda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas pada masa Rasulullah SAW adalah seorang kanak-kanak. Pada masa Rasulullah SAW dia adalah kanak-kanak yang belum baligh. Pernah satu ketika di majelis Nabi SAW dan dihidangkan minuman untuk di majelis tersebut, dan selalunya Rasulullah SAW akan mula memberikan minuman kepada orang yang lebih tua dahulu yang berada di sebelah kanan. Tapi di dalam majelis tersebut yang duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abbas, seorang kanak-kanak. Dan yang di sebelah kiri Nabi SAW adalah para pembesar sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat besar yang lain. Maka di sini Rasulullah SAW mahu mendidik Abdullah bin Abbas agar dia tahu dan dia menghormati hak-hak orang lain. Dan dia boleh memberikan hak kepada yang sepatutnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas yang pada ketika itu masih kanak-kanak, adakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman terlebih dahulu kepada orang-orang yang lebih tua ini? Adakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman kepada orang-orang yang lebih tua ini, untuk menanamkan pada diri kanak-kanak tersebut bahwa ada tanggung jawab untuk menghormati orang-orang yang lebih tua, meskipun dia tengah berada di sebelah kanan Nabi SAW yang selalunya yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan minuman adalah orang yang duduk di sebelah kanan. كان رد ابن عباس وهو الطفل الصغير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستأذن منه ويطلب منه، كان رده عجيبا وجميلا ومفاجئا. قال: لا يا رسول الله، لا أرضى بأن يأخذ نصيبي منك أحد، يعني نصيبي أن أشرب بعدك لا أعطيه لأحد أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت الرواية قالوا فتله في يده. تله في يده يعني أعطاه الإناء بقوة، يعني خذ حقك ومن حقك أن تشرب أولا. هذه معاملة مع طفل. Oke. Tapi tengok jawaban yang menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang masa itu adalah seorang kanak-kanak ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk mengizinkan agar memberikan minuman tersebut kepada orang yang lebih tua dahulu. Abdullah bin Abbas mengetahui bahwa keadaannya sekarang berbeza. Keadaan sekarang adalah minuman tersebut adalah minuman sisa dari Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak mengizinkan engkau untuk memberikannya kepada mereka terlebih dahulu. Artinya di sini Rasulullah SAW kemudian dengan kuat memberikan cawan tersebut kepada Abdullah bin Abbas untuk dia minum terlebih dahulu, untuk mengajarkan kepadanya bahwa kanak-kanak pun adalah seseorang yang memiliki kehormatan, seseorang yang perlu dimuliakan. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الأطفال ويهتم بهم حتى في الصلاة. حتى في الصلاة في العبادة كان أحيانا تكون عنده أمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنته أمامة بنت زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحملها وهو يصلي، يحمل أمامة وهو يصلي، وأحيانا يحمل الحسن والحسين في أثناء الصلاة. بل يعني هناك موقف عجيب حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة. Dan di antara
bentuk kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kanak-kanak, dan untuk mendidik kanak-kanak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali membawa kanak-kanak di dalam sholat berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah menggendong Umamah binti Zainab. Umamah adalah anak perempuan daripada anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Umamah adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pada masa yang lain ketika sholat bersama dengan Al-Hasan dengan Al-Husain, yang tentunya ia adalah satu perkara yang menarik dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah menzahirkan kecintaan dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kanak-kanak. الموقف الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وكان ساجدا، وإذا بالحسن وهو طفل صغير، الحسن ابن فاطمة، وهو طفل صغير يدخل المسجد ثم يذهب إلى جده النبي صلى الله عليه وسلم ثم يركب فوق ظهر النبي وهو ساجد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في السجود، يطيل حتى الصحابة قالوا بعد ذلك خشينا أن يكون حدث شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه شيء وهو ساجد. ثم بعد ذلك بعدما نزل الولد من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النبي الصلاة، فالصحابة قالوا يا رسول الله يعني أطلت السجود خشينا عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا، ابني يعني الحسن، ارتحلني يعني ركب فوق ظهري فخشيت أن أؤذيه فلم أعجل عليه، يعني انتظرت حتى نزل، خشي أن يرفع رأسه والولد فوق ظهره فيقع ويتأذى. فانظر إلى الاهتمام وإلى اللطف النبوي. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah satu hari ketika sholat, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sujud. Ini maksudnya keadaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menjadi imam di dalam masjid. Cucu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Hasan radhiyallahu an masuk ke dalam masjid dan naik ke atas belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sujud. Sehingga pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dengan sangat lama, sehingga sebagian dari para sahabat menyangkakan telah terjadi sesuatu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlampau lama, sehingga cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambung sholatnya. Lepas sholat, para sahabat mula bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa perkara yang terjadi yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sujudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dengan lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini telah menunggangku dan aku takut, aku bimbang jika aku bangkit maka dia boleh terjatuh. Dari sini kita boleh melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kanak-kanak, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan mereka dan mendidik mereka. وهنا نأتي إلى جانب آخر من جوانب السيرة النبوية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. بعض الناس يظن أن التربية الصالحة للأطفال أن نبدأ نحفظهم القرآن والحديث والعلم منذ أن يكون عنده 2 أو 3 سنين. هذا شيء طيب، لكن الصواب هو أن أعطي الطفل فترة للعب وأن يشبع من اللعب حتى إذا جاء وقت الجد أقبل على الجد والاجتهاد والتعليم بقوة. ولذلك كما ورد لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غاربه. Ada satu perkara lain juga di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kanak-kanak. Sebahagian dari kita mungkin menyangka bahwa mendidik anak-anak sejak kecil adalah perkara yang baik. Ya, memang betul. Artinya ketika kita mula mengajarkan kanak-kanak untuk mula menghafal Al-Quran,
menghafal hadis Nabi SAW sejak dini, sejak awal, ia adalah perkara yang baik. Tetapi hakikatnya Rasulullah SAW memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk masa mereka bermain. Itulah masa untuk mereka mengenal kehidupan, itulah masa untuk mereka bermain. Dan ketika datang waktu yang tepat, maka barulah mereka akan mengambil perkara-perkara sesuai dengan aturan, dengan tahapannya. Sehingga dikatakan bermainlah dengan kanak-kanak 6 tahun. Maaf sekejap, Ustazna mungkin tu'id موضوع السبعة هذه. موضوع ماذا؟ عن نعم لاعبهم سبعة. أيوة نعم أنت نسيت وأنا نسيت. طيب يعني الحديث أو كما ورد يعني، لست متأكد أنه حديث، لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7، يعني ال7 سنين الأولى للعب، يشبع من اللعب. ثم من 7 إلى 14 هذا وقت الأدب والعلم. ثم من 14 إلى 21 هذا وقت المصاحبة، لأنه أصبح في مرحلة البلوغ والرجولة والقوة. ثم يترك حبله على غاربه، يعني خلاص أصبح 21 سنة، أصبح يعني عضوا مستقلا. Nah, syukran. Jadi seperti yang dikatakan bahwa bermainlah dengan kanak-kanak sehingga umur 7 tahun, didiklah mereka 7 tahun selepas itu, kemudian jadikanlah sahabat selepas 7 tahun. Artinya pada 7 tahun yang pertama bermain dengan mereka, kemudian pada 7 tahun yang kedua masa untuk mendidik mereka dengan betul, dan pada 7 tahun yang ketiga adalah jadikanlah mereka sebagai sahabat kamu. Itu lebih kurang yang kita pahami dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik kanak-kanak. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأن الأطفال يلعبوا ويشجعهم على ذلك. في إحدى المرات النبي يخرج فيجد مجموعة من الأطفال يلعبون فريقين، يعني يلعبون لعبة فيها فريقين، فريق وفريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أنني سألعب معكم وأبقى مع هذا الفريق. فدخل النبي مع فريق من الفريقين، وهنا توقف الفريق الثاني عن اللعب. فقال النبي: ما بكم؟ لماذا توقفتم عن اللعب؟ قالوا: يا رسول الله أنت في الفريق الآخر ولن يهزم، لأنك لا تهزم، فما دمت موجود في الفريق الآخر لن يهزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا معكم جميعا، يعني سأشجع الفريقين. Oke. Di antara contoh keadaan Rasulullah SAW bersama dengan kanak-kanak yang kita jumpai di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan kanak-kanak tengah bermain, satu kumpulan melawan dengan satu kumpulan yang lain. Rasulullah SAW kemudian masuk kepada salah satu dari satu kumpulan tadi, dan kanak-kanak yang menyaksikan bahwa Rasulullah SAW telah masuk pada kumpulan lawan mereka, mereka pun berhenti, tak mahu lagi bermain dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, engkau telah masuk dalam kumpulan itu, maka tidak mungkin kumpulan itu boleh dikalahkan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, okelah, jika demikian aku akan bersama dengan kamu semua. Ini diantara bahagian dalam kehidupan Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengambil berat tentang anak-anak di dalam kehidupannya. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد مجموعة من الأولاد يلعبون لعبة الرماية، وهذه من الألعاب التي تقوي الأطفال على معاني القوة والجهاد فيما بعد. وكما ورد عمر بن الخطاب كان يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأولاد يلعبون لعبة الرماية، فشجعهم على ذلك وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني أنتم من أبناء إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام كان يجيد مسألة الرمي.
الرمي فيشجعهم. Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan tentang kekuatan dan kecerdikan kanak-kanak. Rasulullah SAW melihat sekumpulan kanak-kanak tengah berlatih memanah, dan tentunya memanah adalah sesuatu yang akan memberikan kepada kanak-kanak tersebut fokus, kekuatan, dan boleh membantu mereka di masa depan nanti untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam perjuangan di jalan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, misalnya pernah berpesan kepada para sahabat yang lain untuk ajarkanlah kanak-kanak kamu memanah, berenang, dan mengendarai kuda, menunggang kuda. Artinya Rasulullah SAW menggalakkan dan mengajarkan kanak-kanak untuk memanah, dan Rasulullah SAW bahkan pernah berkata kepada mereka, kepada kanak-kanak tersebut, panahlah dengan baik, karena atuk kamu dahulu, yaitu Ismail, yaitu Nabi Ismail, adalah seorang pemanah. Artinya mereka dididik agar mereka bangga dengan perbuatan yang mereka tengah lakukan, karena atuk mereka, sebab bangsa Arab pada ketika itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Rasulullah SAW memberikan semangat kepada mereka untuk berlatih memanah dengan mengatakan kepada mereka, memanahlah, karena sesungguhnya atuk kamu, yaitu Nabi Ismail, dahulu adalah seorang pemanah. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بألعاب الأطفال التي يلعبونها. سيدنا أنس رضي الله عنه كان له أخ صغير اسمه أبو عمير، وكان أبو عمير هذا له طائر مثل العصفور يلعب به وما إلى ذلك، فمات عصفوره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما زارهم في البيت وجد أبا عمير متغير حزين، فسأل ماذا به؟ قالوا مات نغيره. النغير هو الطفل العصفور الصغير، فالنبي أخذ يداعبه كلما يلقاه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فانظر كيف يعني يهتم النبي بلعبة هذا الطفل ويداعبه ويخفف عنه من الحزن على موت لعبته أو طائره الصغير. Di antara yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah permainan kanak-kanak. Bahkan di antara seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan sebelum kita sambung apa yang kita sebut berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik pada masa Rasulullah SAW adalah seorang kanak-kanak. Masa Rasulullah hijrah, Anas bin Malik baru berumur 10 tahun. Dan dia ada seorang adik. Artinya ketika kita sebut perkataan sahabat Nabi SAW, dia bukan saja tertuju kepada orang yang dah tua, tapi ia juga tertuju kepada kanak-kanak. Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang adik yang digelar dengan gelaran Abu Umair. Kanak-kanak yang digelar dengan gelaran Abu Umair. Dan ia sentiasa bermain dengan seekor burung, sehingga selalu apabila Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Umair, Rasulullah akan sentiasa bertanya, wahai Abu Umair, bagaimana keadaan Nughair? Dan Nughair nama burung yang biasa Abu Umair bermain dengannya. Nughair nama burung, bukan maksudnya nama jenis burung, tapi nama yang diberikan kepada seekor burung tersebut. Artinya burung yang menjadi pet dia diberikan nama dengan nama Nughair, dan setiap kali Nabi SAW berjumpa dengan Abu Umair, Rasulullah akan sentiasa ingat nama burung tersebut dan sentiasa bertanya, wahai Abu Umair, apa keadaan Nughair? Sehingga sampai satu ketika burung tersebut mati dan kanak-kanak tersebut sedih, dan Rasulullah SAW datang untuk menghiburnya. ثم نأتي إلى جانب مهم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال، ألا وهو غرس المعاني التربوية في نفوس الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نختار الوقت المناسب لنعلم الأطفال المعاني التربوية والأخلاقية، فلا نأتي في وقت انشغالهم في اللعب واندماجهم فيه ونريد أن نعلمهم، وإنما نختار وقت الهدوء والوقت المناسب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات كان يعني يركب على حمار وخلفه عبد الله بن عباس وهو طفل صغير. الآن في وقت ركوب هذه المواصلة وقت هدوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهز هذا الوقت ليعلم ابن عباس وقال له الحديث المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. Okay. Juga di antara perkara yang penting di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai akhlak di dalam diri kanak-kanak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandai untuk memilih masa-masa yang tepat. Artinya bukan masa di mana kanak-kanak sibuk dengan permainan mereka, bukan masa-masa di mana kanak-kanak susah untuk mendengar. Satu hari misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas, dan kembali kita ingatkan bahwa ketika menyebut nama sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi ia bermaksud sahabat itu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masih kanak-kanak, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang kendaraan menaiki keldai bersama dengan Abdullah bin Abbas, dan tentunya masa kita tengah naik kendaraan selalunya adalah masa yang kita bertenang dan kita boleh berbincang kepada anak kita, dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang kita jumpai di dalam hadis yang masyhur, hadis yang selalu kita dengar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai budak, aku mahu mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Peliharalah Allah, Allah mesti akan memeliharamu. Peliharalah Allah, maka engkau mesti akan mendapatkan Allah sentiasa bersama denganmu, sentiasa memberikan kemudahan kepadamu," sehingga akhir hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. ومع اختيار الوقت المناسب للتعليم إلا أنه في بعض المواقف لا تحتاج إلى تأجيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يحدث مثل هذه المواقف يعلم مباشرة. ومن ذلك أنه كان يأكل معه ربيبه ابن زوجته عمر ابن السيدة أم سلمة، عمر بن أبي سلمة، وأمه هي السيدة أم سلمة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها. فالنبي كان يأكل معه هذا الطفل، فالطفل كانت يده تطيش في الصحفة، يعني يأكل من جميع أنحاء الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمه مباشرة وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. Okay. Meskipun ada kepentingan untuk kita memperhatikan waktu yang sesuai untuk berbincang dengan kanak-kanak, waktu yang tepat untuk menyampaikan pendidikan kepada kanak-kanak, tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak boleh ditunda, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk segera memberikan teguran, segera memberikan nasihat. Misalnya yang terjadi kepada Umar bin Abi Salamah, yaitu anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak kandung kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah. Kanak-kanak ini dia tengah makan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan ayah tirinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan ibu kandungnya yang kemudian berkahwin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi kanak-kanak tersebut ketika makan, maka tangannya ambil dari sini, ambil dari sana, ambil yang ini, ambil yang jauh di sana. Maka segera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran. Segera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, "Ya gulam, samillah, kul wakul biyaminik, wakul mimma yalik," yang bermaksud, wahai budak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan menyebut nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Ini diantara adab dan kesopanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
kepada kanak-kanak, meskipun kita tahu hadis tersebut juga berlaku bagi orang dewasa. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسمع عن طفل مريض يذهب ليعوده، والعجيب أن هذا الطفل لم يكن طفلا مسلما، كان غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليزوره وهو مريض، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، يريد منه أن يسلم، فنظر الولد إلى والده فقال أبوه يهودي، ومع ذلك في هذه اللحظة يبدو أن أباه يعني أشفق عليه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم الولد ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Juga di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik kanak-kanak adalah Rasulullah SAW selalu menziarahi mereka, menziarahi para sahabat dari kalangan kanak-kanak ataupun anak-anak kepada para sahabat Nabi SAW yang masih kecil apabila mereka sakit. Bahkan bukan saja dari kalangan orang yang Islam, bahkan di Madinah ada satu keluarga Yahudi yang anaknya sentiasa datang membantu Rasulullah SAW. Yang ketika kanak-kanak tersebut sakit, maka Rasulullah SAW selalu datang untuk menziarahinya. Sehingga pada satu ketika Rasulullah SAW datang menziarahi kanak-kanak kepada orang Yahudi tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada kanak-kanak tersebut, masuklah Islam. Masuklah Islam, artinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada dia tentang perkara agama. Maka kanak-kanak tersebut pun tengok kepada wajah Rasulullah SAW dan tengok kepada wajah ayah kandungnya. Ayah kandungnya nampak sangat kasihan dengan anak tersebut karena hakikatnya dia tahu akan kebenaran Rasulullah SAW. Maka dia pun berkata kepada anaknya tersebut dengan mengatakan, ikutlah, turutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, dan Abul Qasim adalah gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu ketika kanak-kanak tersebut meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang tersebut ataupun kanak-kanak tersebut yang remaja tersebut, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. وأختم معكم بثلاثة مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. الموقف الأول، سيدنا أحد الصحابة اسمه عبد الله بن عامر وكان طفلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم، فأمه قالت تعال أعطيك، يعني تريد أن يأتي إليها الطفل، فقالت تعال سأعطيك يعني شيئا حلوا أو جيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة، سأعطيه تمرة يا رسول الله. قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة أو لكانت عليك كذبة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصبي تعال هاك يعني سأعطيك ثم لم يعطه فهي كذبة. Dan kita akan menutup pertemuan kita di petang hari ini dengan 3 perkara menarik bagaimana Rasulullah SAW mendidik kanak-kanak. Ini terjadi kepada Abdullah bin Amr, di mana ibu kepada Abdullah bin Amr berkata kepadanya, kepada Abdullah, anakku datanglah sini, aku akan memberi kepadamu sesuatu. Mari sini, mak nak berikan kepadamu sesuatu, mak nak bagi sesuatu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada perempuan itu, kepada ibu, kepada Abdullah bin Amr, apa yang kau mahu berikan kepada anak itu? Ibu tadi menjawab, saya mahu berikan kepadanya 1 butir kurma. Maka Rasulullah SAW berkata kepada perempuan tersebut, jika engkau tidak memberikan kepadanya 1 butir kurma, maka engkau akan dikira sebagai telah menipu
telah berdusta. Maknanya artinya seorang ibu terkadang memanggil kanak-kanaknya dari tempat bermain dengan mengatakan, mak nak beli sesuatu, mak nak belikan sesuatu, tapi tak dibelikan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan perkara ini, sesiapa yang berkata kepada anaknya, aku mahu memberikan kepadamu sesuatu lalu tidak diberikan, maka ia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kedustaan. الموقف الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني طفلا كبيرا غلام وهو يسلخ شاه، ولأنه صغير فلم يستطع أن يسلخها جيدا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يعني يزجره، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تنحى أريك، يعني أنا سأعلمك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمر عن يده ويبدأ هو في سلخ هذه الشاه ليعلم هذا الغلام أو هذا الطفل يعني الكبير، يعلمه كيف يسلخ هذه الشاه تعليما عمليا دون تعنيف دون زجر، وإنما تعليم برفق ولين. Keadaan yang kedua, Rasulullah SAW pernah menjumpai seorang kanak-kanak yang tengah membersihkan kulit seekor kambing selepas disembelih, tapi kanak-kanak tersebut tak pandai melakukannya. Maka Rasulullah SAW datang menghampiri kanak-kanak tersebut dan berkata kepadanya, tepi sikit biar saya ajarkan kepadamu bagaimana caranya. Maka Rasulullah SAW mula dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran mengajar kepada kanak tersebut bagaimana membersihkan kulit kambing tersebut selepas ia disembelih. Ia menunjukkan kepada kita tentang perhatian Rasulullah SAW kepada kanak-kanak dan juga menunjukkan kepada kita kelembutan Nabi SAW dalam mendidik mereka. وأما الموقف الثالث والأخير فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى مجالس الكبار. الطفل عندما يكون مع الكبار في مجالسهم يتعلم منهم ومن أخلاقهم وتغرس فيه معاني القوة، معاني الرجولة، معاني الآداب. ففي إحدى المرات كان سيدنا عمر بن الخطاب يصطحب معه ابنه عبد الله ابن عمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للصحابة لغزا فقال لهم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها، يعني ورقها لا يقع، ورقها لا يقع. فعبد الله بن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة، أن هذه الشجرة التي هي مثل المؤمن هي النخلة. قال فكرهت أن أتكلم وسمى أبو بكر، وهناك يعني أبو بكر وعمر، فلم يتكلم أبو بكر وعمر ووقع الناس في شجر البوادي. الناس أخذوا يقولون شجر، أنواع شجر في الصحراء، ثم في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما يعني انتهى المجلس قال عبد الله بن عمر لوالده يا أبي إنني يعني وقع في نفسي أنها النخلة. قال عمر ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فالموقف يعني يدل على قيمة التربية واصطحاب الأطفال في مجالس الكبار بآدابها. Oke. Dan yang terakhir, artinya keadaan yang ketiga, yang terakhir adalah Rasulullah SAW menggalakkan agar para sahabat membawa kanak-kanak mereka dalam majelis-majelis, dalam tempat-tempat yang selalunya dihadiri oleh orang-orang dewasa agar menanamkan di dalam diri mereka sifat tanggung jawab dan sifat keberanian. Misalnya, suatu hari Rasulullah SAW tengah berada di dalam satu majelis, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang bersama dengan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang selalu namanya kita dengar, tapi yang kita perlu ingat adalah masa Rasulullah dia adalah kanak-kanak. Rasulullah SAW kemudian membuat satu soalan kepada para sahabat
adakah kamu semua tahu satu jenis pokok yang sifatnya sama seperti orang Islam? Semua bahagian dari pokok tersebut memberikan manfaat dan daunnya tidak bersentuhan dengan tanah. Maka para sahabat mula berpikir tentang pokok-pokok yang pelik yang ada di dalam padang pasir. Tapi kanak-kanak tersebut, yaitu Abdullah bin Umar, dia terpikir bahwa mesti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah pohon tamar, pokok kurma, dan di situ di dalam majelis tersebut ada sahabat-sahabat Nabi yang besar, ada Umar, ada Abu Bakar, dan ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka tak mampu menjawab soalan dari Nabi SAW. Dan selepas semua sahabat tidak tahu jawabannya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa pokok yang paling dekat sifatnya dengan orang yang beriman adalah pokok kurma. Kerana pokok kurma seluruh bahagiannya boleh memberikan manfaat dan daunnya tidak bersentuhan dengan tanah. Artinya umat Islam semua perbuatannya patut memberikan manfaat dan dia tidak dapat dihinakan. Maka Abdullah bin Umar kemudian dalam perjalanan balik, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, dalam majlis tadi ketika Rasulullah SAW bertanya, aku dah seperti tahu bahwa mesti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah pokok kurma. Umar berkata kepada dia, kenapa tak jawab? Kenapa engkau tak menjawabnya tadi? Abdullah menjawab bahwa senampak di majlis itu ada ayah, ada Abu Bakar, dan ada sahabat-sahabat yang besar yang lain yang mereka semua diam, maka saya pun tidak berani untuk memberikan jawaban. Artinya Rasulullah SAW dalam majlis memperkenankan adanya kanak-kanak untuk datang di majlis Nabi SAW, sebab terkadang ada kepandaian tertentu pada diri mereka yang tidak ada pada orang-orang yang telah dewasa. ويعني في الختام النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم من خلال سيرته اهتمامنا بأطفالنا ومراعاتنا للمرحلة السنية التي هم فيها وغرس الأخلاق والآداب في نفوس الأطفال، ونتعلم المعنى الأكبر ألا وهو شمولية الإسلام واهتمام الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان المسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح أولادنا وأن يرزقنا حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. Dan di dalam sebagai penutup dari apa yang tadi kita pelajari, kita memahami 3 perkara utama. Yang pertama adalah bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap kanak-kanak dan kepelbagaian kaidah pendidikan Nabi SAW terhadap kanak-kanak, dan juga hak-hak yang ditunaikan oleh Nabi SAW kepada kanak-kanak menjadi satu metode, satu manhaj Nabi SAW dalam mendidik mereka. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang boleh kita pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Dan seperti biasa dalam majlis ilmu ini, ianya terbuka kepada apa-apa soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan, ada soalan yang mahu ditanyakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka mikrofon ataupun tulis soalan di dalam chat room. Saya berikan masa 5 saat untuk berpikir jika ada soalan. 1, 2, 3, 4, 5. وأخيرا قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس. نشكر ضيفنا الشيخ الأستاذ منتصر عبد الباسط على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن ننتفع بهذا المجلس ونجعل ما درسناه دروسا وعبرا fi tarbiyati auladina. Semoga apa yang kita pelajari mampu boleh menjadikan satu pengajaran bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dan untuk kita mengetahui tentang kepentingan mendidik anak-anak. Syukron, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Syukron ya Waalaikumsalam. Ustazna, syukron ya Maulana. Kif بارك الله halkum? فيكم. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. أشوفك الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. اللي إن شاء جاي الله. إن شاء منورين. الله. الله يحفظك. الله السلام عليكم. يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله.